Saya akan menunjuk dan menjelaskan apa mesti dibuat atas setiap borang atau kertas. Senarai semakan keperluan pacabar. Ini adalah satu checklist untuk memastikan apa-apa yang perlu disediakan. Penyeralas atau ketua pacabar wajib menggunakan checklist ini. Surat pelantikan pacabar. Ini adalah contoh surat untuk memaklumkan kepada SPR senarai nama-nama pacabar yang dilantik oleh calon atau wakil calon. Senarai-senarai pacabar yang bertugas pada hari mengundi akan dilampirkan bersama surat ini. Senarai pacabar yang bertugas. Contoh ini adalah untuk sesuatu DM yang hanya ada satu saluran. Butiran pribadi jawatan dan masa bertugas bagi setiap petugas akan disenaraikan dalam borang ini. Jika DM ada dua saluran dan atas, asingkan pemerhati barung dari senarai ini. Hanya satu senarai pemerhati barung bagi setiap DM, tetapi setiap saluran mesti ada satu senarai tersendiri. Borang pelantikan pacabar. Ini adalah contoh borang pelantikan seperti yang ditetapkan oleh SPR. Borang ini adalah untuk pacabar menyerah kepada pegawai SPR atau KTM di setiap tempat mengundi sebelum mereka bertugas. Contoh-contoh PAS SPR. PAS SPR akan diberi kepada petugas sebelum beliau mula bertugas. Petugas perlu mengisikan nama, nombor kad pengenalan dan menandatangan atas PAS. Gambar petugas tidak semestinya ada. Borang A. Borang sumpah kerahsiaan boleh dibuat oleh petugas pada bila-bila masa sebelum beliau mula bertugas. Borang ini mesti didapat pada masa wakil calon menyerahkan surat pelantikan dengan senarai nama-nama petugas. Borang ini mesti ditandatangan oleh pegawai SPR terdahulu. Dan jika boleh, mendapat borang kelebihan untuk mengganti petugas pada hari mengundi jika perlu. Borang SPR 753. Borang ini dipegaukan dengan tujuan mendapatkan contoh corak penintik yang diguna pakai di sesuatu saluran. Kertas undi yang tidak ada penintik atau dengan corak lain akan ditolak pada masa pengkiraan undi. Borang 13. Borang ini dipegaukan untuk mencatat maklumat-maklumat berkenaan kertas undi. Borang ini ada 5 bahagian. Bahagian A untuk mencatat nombor siri dan bilangan kertas undi yang diterima oleh KTM dari pegawai pengurus. Bahagian B untuk mencatat nombor siri dan bilangan kertas undi yang dikeluarkan pada masa mengundi. Bahagian C untuk mencatat bilangan kertas undi rosak pada masa mengundi. Bahagian D untuk mencatat bilangan kertas undi yang tidak digunakan. Bahagian E untuk mengira jumlah kertas undi yang patut berada di dalam peti undi. Selain daripada bahagian A yang dicatat pada masa sebelum mula mengundi, semua 4 bahagian lain dicatat selepas masa tutup mengundi. Ca mesti cuba dapatkan tanda tangan KTM atas borang 13. Borang 10. Borang ini mesti diguna pakai jika seseorang pemilih yang tidak berdaya hendak dibantu oleh waris terdekatnya. Waris terdekat adalah ibu bapa, anak, adik-beradik dan suami atau isteri. Waris terdekat mesti adalah seorang pemilih berdaftar di mana-mana tempat. Waris terdekat mesti menandatangan borang ini terdahulu sebelum kertas undi dikeluarkan. Pegaukan sekurang-kurangnya 3 salinan borang ini. Borang 11. Borang ini mesti diguna pakai jika identiti seseorang pemilih adalah di bawah kecurigaan.
seperti ejaan nama dalam daftar pemilih tidak sama dengan kad pengenalan atau pemilih membawa dokumen pengenalan yang lain seperti lesen memandu kereta, pasport dan lain-lain yang diterima oleh KTM. Borang ini juga mesti diguna pakai jika muka pemilih melihat tidak sama dengan gambar kad pengenalan. Pemilih mesti menandatangan borang ini terdahulu sebelum kertas undi dikeluarkan. Bekaukan sekurang-kurangnya 3 salinan borang ini. Surat bantahan. Bekaukan sekurang-kurangnya 5 salinan borang bantahan yang ditandatangan oleh wakil calon terdahulu. Salah satu kesalahan di bawah Seksyen 3 atau 4 Akta Kesalahan Pilihan Raya boleh dihukum dengan denda atau penjara atau kedua-duanya. Calon kita tidak boleh membuat laporan polis dengan bukti yang kukuh tanpa surat bantahan yang ditandatangan oleh CHA dan pegawai SPR atau KTM. Nyatakan dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh sesiapa. Rekod pengundi keluar mengundi. Rekod ini diguna pakai oleh PAR pada masa mengundi. Rekod ini diisi dengan nombor siri setiap pemilih yang datang mengundi. Nombor siri pemilih adalah nombor siri dalam daftar pemilih. Rekod ini mesti menghasilkan salinan kedua dengan kertas karbon. PAR pertama mengisi rekod ini dari 8 pagi sampai 10 pagi. PAR pertama mengambil keluar salinan kedua pada 10 pagi selepas beliau diganti. PAR kedua meneruskan dari 10 pagi sampai 12 tengah hari dan menghasilkan salinan kedua dengan kertas karbon. PAR kedua ambil keluar salinan kedua pada 12 tengah hari selepas beliau diganti. PAR ketiga meneruskan dari 12 tengah hari sampai 2 petang. Segala proses adalah diulangi oleh PAR yang ketiga. PAR keempat meneruskan dari 2 petang hingga 4:30 petang. Lagipun, segala proses akan diulangi. Akhirnya, CHA akan meneruskan dari 4:30 petang hingga habis waktu mengundi. Rekod pada giliran yang akhir ini tidak perlu salinan kedua. Rekod akhir ini menunjuk nombor siri ke semua pengundi-pengundi dari 8 pagi hingga 5 petang atau bila-bila masa yang ditentukan. Borang SPR 757. Borang ini dibekaukan untuk memudahkan cara mengira kertas undi yang di dalam peti undi. Sebelum kertas undi yang dikeluarkan dari peti undi, bahagian B hingga E borang 13 mesti diisi terdahulu. Tujuan borang ini adalah untuk membandingkan bilangan kertas undi yang di dalam peti undi dengan apa yang sepatutnya di dalam, seperti yang dicatatkan di atas borang 13. Borang SPR 764. Borang ini dibekaukan untuk membantu CHA mencatat bilangan undi yang diperolehi oleh semua calon. Jika terdapat calon kita kalah dengan sedikit sahaja, CHA mesti kira adakah kekalahan calon kita dalam saluran itu di bawah 4% kesemua undi yang diberi. Jika betul, CHA wajib memohon untuk mengulang kira sekali sahaja. Jika tidak, maka KTM akan memintahkan bilangan-bilangan undi ke borang 14. Contoh ulang kira. Kalau boleh, contoh ini juga dibekaukan kepada CHA supaya beliau boleh mengira dengan cara yang betul. Borang 14. Jika tidak ada ulang kira atau ulang kira telah selesai,
maka KTM akan menyediakan polang 14 dalam beberapa salinan. Ini tergantung kepada beberapa cara yang ada. Sila semak bahawa susunan calon di bahagian B adalah seperti dalam kertas undi. Ca wajib mendapat satu salinan polang 14 yang telah ditandatangan oleh KTM dan Ca. Jika KTM tidak ada polang 14 yang cukup, gunakan salinan yang dibekaukan dalam baca kit. Peraturan 25.5. Peraturan ini baik untuk dibekaukan kepada Ca supaya beliau boleh mencabar KTM. Jika KTM enggan menyelesaikan isu kertas undi di dalam peti undi yang melebihi bilangan yang sepatutnya di dalamnya. Ini berlaku pada masa bilangan dalam SPR 757 dibandingkan dengan polang 13. Cabutan Seksyen 3 dan 4 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Cabutan ini juga baik dibekaukan kepada semua yang bertugas pada hari mengundi supaya mereka boleh menentukan adakah sesuatu kesalahan dicatur di bawah salah satu kesalahan-kesalahan yang tersebut di dalam Seksyen 3 atau 4.